Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, pertama-tamanya dan selama-lamanya kita mengucapkan syukur kepada Allah atas rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dapat kita menghadirkan diri ke salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kita menggunakan sedikit waktu yang Allah beri kepada kita untuk kita memahami apakah yang Allah ingin sampaikan di dalam surah-surah Al-Quran, yang mana kita masih lagi berada pada surah Ar-Rahman, ayat yang ke 71 insya-Allah, 72 insya-Allah kita akan bacakan pada pagi ini, muka surat nombor 45 di dalam nota. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. حور مقصورات في الخيام. Ayat 72 ini adalah ayat yang masih lagi membincangkan tentang bidadari syurga yang telah kita pelajari pada ayat yang ke-70. Pada ayat yang ke-70 pada minggu lepas kita mengetahui ada dua sifat ataupun dua ciri bidadari. Yang pertama adalah khairatun, mereka adalah pasangan yang sangat baik. Satu lagi adalah hisan, iaitu cantik rupa parasnya. Manakala ayat yang ke-72 Allah memberitahu kepada kita di manakah tempat-tempat tinggal bidadari ini di dalam syurga. Hurum, hurum ni merujuk kepada bidadari yang dimaksudkan maqsuratun, yang hanya tinggal tetap fil khiyami, di tempat tinggal masing-masing. Perkataan al-khiyam sebenarnya ia adalah khemah. Kalau kita terjemahkan ia secara perkata, al-khiyam ini dia adalah bilangan banyak, jamak ataupun plural bagi kalimah khimah. Khimah tu maksudnya khemah lah. Jadi kalau kita terjemah dia khemah, nampak macam orang dia ingat khemah ni macam khemah yang kita faham. Tapi di dalam syurga, khemah itu dijadikan sebagai tempat tinggal. Di antara yang akan tinggal dalam khemah itu adalah bidadari ini. Kalau kita tengok cerita-cerita raja-raja, mereka akan ada khemah-khemah yang cantik. Jadi bidadari ni dalam ayat ini sebenarnya apa yang Allah nak sebutkan? Pertama, mereka akan ada tempat tinggal yang khusus dipanggil khemah. Tapi al-khiyam tu maksudnya apa? Khemah. Okey. Dalam ayat Quran setakat ini ayat 72 sahaja yang menyebutkan tentang khemah. Okey, dalam hadis Nabi SAW, ada dalam hadis riwayat Muslim, cuma saya tak letakkan di dalam nota, tapi kita boleh dapatkan pada buku tentang syurga, yang mana kata Nabi SAW, bagi orang yang beriman ini, mereka di dalam syurga ada sebuah khemah yang Allah buat khemah itu min lu'lutin wahidatin,
dari satu mutiara yang berlubang. Panjangnya khemah itu 60, panjangnya itu adalah 60 mil. Di dalam itu adalah tempat khusus bagi orang-orang mereka bersama dengan pasangannya di dalam syurga. Hadirin yang muslim, bagaimana sifatnya, bentuknya, wallahu ta'ala a'lam. Tak ada dalil yang memperincikan. Okey, ayat ini sebenarnya Allah juga nak bagi tahu bidadari ni sebenarnya mereka tidak keluar ke mana-mana. Dalam syurga tu mereka menunggu sebenarnya. Menunggu siapa? Menunggu kedatangan pasangannya. Tempatnya di mana? Antaranya adalah di dalam khemah. Sebab itu sebelum ini kita pernah belajar bidadari ini mereka menundukkan pandangan mereka. Kita dah belajar sebelum ini. Antara maksud bidadari menundukkan pandangan, kita telah sebut salah satu maksudnya mereka tak suka tengok orang lain. Mereka hanya suka tengok pasangannya. Maksud dia yang kedua, kenapa mereka menundukkan pandangan? Kerana mereka tidak keluar ke mana-mana untuk menonjolkan diri mereka. Maksudnya tak ada orang yang nampak mereka ini, melainkan pasangannya. Jadi betapa istimewanya bidadari ini, mereka tinggal di dalam al-khiyam, di dalam khemah. Tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dengan ayat yang berikutnya, ayat 73. Maknanya pengajaran ayat ini apa? Dua lah. Satu daripadanya, nanti dalam syurga adanya khemah. Khemah itulah tempat pasangan mereka bersama. Kemudian bidadari ini mereka akan tunggu, mereka akan menetap di dalam khemah. Okay. Kita masuk ayat 73. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Oleh kerana Allah menyediakan tempat tinggal yang khas di dalam syurga, dibuat daripada mutiara, Allah menyediakan pasangan yang sentiasa menantikan kedatangan pasangannya, maka Allah mengajak kepada kita untuk mensyukuri akan nikmat ganjaran di dalam syurga. Buat kali yang ke-29 kita menemukan ayat, maka nikmat Tuhan kamu berdua yang manakah yang kamu hendak dustakan? So kamu berdua tu merujuk kepada siapa? Merujuk kepada manusia, juga merujuk kepada jin yang beriman. Telah pun kita sebutkan pembahasannya pada ayat-ayat yang sebelumnya. Okey. Sebelum kita lanjutkan kepada ayat yang ke-70, kita lanjutkan dulu ayat ke-74, nanti kita buat kesimpulan tentang bidadari. Apa lagi nikmat yang Allah nak bagi kepada bidadari itu? Dahlah dia hanya suka melihat pasangannya, lepas tu dia berada di tempat yang khas di dalam khemah, menanti-nanti kedatangan orang yang dia cintai. Ada lagi nikmat lain yang Allah sebut pada ayat 74. Kita bacakan ayatnya, muka surat nombor 46 dalam nota. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Okey. Bidadari-bidadari yang telah pun kita sebutkan pada ayat yang sebelumnya, Allah sambung lagi. Allah nak bagi lagi pada bidadari itu, mengandungi pelbagai lagi nikmat. Apa dia? Lam yatmithunna,
mereka itu tidak pernah disentuh insun oleh mana-mana manusia qablahum sebelum mereka, wala jan dan juga jin. Maksudnya bidadari itu sifatnya apa? Sifatnya adalah perawan. Tak pernah ada mana-mana manusia yang pernah menyentuh mereka. Dan mereka tidak pernah juga oleh kedua-dua itulah, sama ada daripada kalangan jin ataupun di kalangan manusia. Okey. Ayat 74 ni sebenarnya kita pernah jumpa, pernah baca macam ayat yang ke 50, 56 sebelum ini. Maknanya bidadari yang Allah sediakan bagi penghuni syurga kelas yang kedua, mereka juga memiliki sifat bidadari yang masih lagi perawan. Okey. Jadi satu nikmat tak kepada kita? Ia sebenarnya adalah merupakan satu nikmat yang harus disyukuri. Maka kita baca ayat yang ke-75. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu berdua yang manakah yang hendak kamu dustakan? Berkali-kali Allah sebut tentang nikmat yang Allah sediakan. Ini adalah salah satu contoh rahmat Allah yang sangat luas. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan pada ayat yang ke-75, mari kita rangkumkan keseluruhan maklumat tentang bidadari syurga yang mana kita telah sebut sebahagian daripadanya pada ayat yang sebelumnya. Jadi bidadari syurga ini, seperti mana kita pernah sebut sebelum ini, sekali lagi kita ulang, antara sifat bidadari syurga yang pertama adalah mereka ini menundukkan pandangan, seperti mana kita jumpa pada ayat yang ke-56 sebelum ini. Saya telah sebut apa maksud menundukkan pandangan. Okey, nikmat. Jiwa dia, perasaan dia, pandangan mata dia hanya suka melihat kepada pasangannya. Yang kedua, seperti yang kita belajar ayat yang sebentar tadi, mereka ini menanti-nanti pasangannya, mereka berada di dalam khemah. Yang ketiga, mereka ini adalah gadis perawan, seperti kita sebut tadi. Macam itu juga pada ayat yang ke-56. Yang keempat, bidadari syurga ni usia mereka sebaya. Sebab apa kita kata mereka usia sebaya? Kerana di dalam hadis, orang yang paling rendah nikmatnya, orang yang paling rendah darjat dalam syurga, dia akan dapat 2 bidadari. Itu yang paling sedikit. Maknanya akan ada yang dapat lebih. Umur mereka sebaya. Dia tak ada istilah ini contoh jangan kecil hati lah, ni contoh. Mungkin dekat dunia orang kata isteri tua, isteri muda. Contoh, mungkin orang lelaki dekat dunia ini dengan kekurangan diri dia, mungkin dia lebih menumpukan kepada isteri yang muda ke yang tua. Kena dua-dua macam tu. Pening-pening pergi kat isteri yang tua juga akhirnya. Okey. Dalam syurga tak ada beza. Tak ada istilah dia ni dah berumur, yang ni muda. Oh, mentang-mentang isteri pertama dah berumur, suami tu asyik pergi ke isteri yang kedua. Tu tak adil. Tapi dalam syurga Allah bagi usianya sebaya. Okey. Yang kelima, seperti kita sebut sebelum ini, mereka ni sangat cantik. Seperti ayat yang kita baca sebelum ini. Bahkan cantik itu Allah gambarkan umpama permata yang disimpan. Kalau kita pergi beli emas, tengok mutiara permata kan, Allah
Kan dia dipelihara di dalam apa? Dalam tabung kaca, mutiara permata ni. Okey. Kemudian yang keenam, mereka sentiasa dalam keadaan suci. Yang ini kita tak jumpa ayat dia dalam surah Ar-Rahman. Tapi tuan-tuan boleh tengok ayatnya ada dalam nota, saya letakkan pada muka surat dia berada pada muka surat yang ke-44, ayat dalam surah Al-Baqarah 25. Apa maksud suci kat sini? Suci dekat sini dia merujuk kepada zahir dan batin. Zahir dan batin maksudnya apa? Bidadari syurga ni mereka tidak akan mengalami haid. Faham ya? Dia tak ada istilah mereka datang haid. Dia tidak ada istilah kotor pada tubuh badan, tak ada. Sebab tu ialah kena jaga dari sudut wangi-wangian tu. Lepas tu juga pada batin mereka ni apa? Suci daripada sifat cemburu, menyakiti suami, durhaka kepada pasangan dia. Dia maksudnya dalam batin dia tu tak ada perasaan yang akan mengganggu perasaan pasangan dia. Tak ada. Tapi dekat dunia ni kena sabarlah orang lelaki pada orang perempuan. Nama pun dunia. Kalau tak kecil hati, tak wanita lah, betul tak? Kan? So dia tarik muka tu faham-faham lah. Kan? So kalau dia bad mood tu, ialah orang perempuan kena sabar. Sebagai seorang lelaki, itulah yang Allah jadikan sebagai seorang, kita panggil apa, pemimpin. Maka kena memahami satu manusia yang sangat pelik berbanding dengan lawan dia. Jadi kenalah pandai. Kalau nak perempuan yang sempurna, isteri jawab apa? Tunggu dalam syurga lah. Betul tak? Lelaki pun cakap juga, perempuan cakap apa? Saya bukan bidadari abang. Betul tak? Saya ada hati dan perasaan. Tentulah saya cemburu. Contoh, suami pula kata, saya sikit cemburu. Tak apalah, itu sifat wanita. Tapi kalau tak nak cemburu, bila dia berlaku di dalam syurga. Bahkan dalam syurga ni Allah bagi wanita yang sangat suci dia. Baik, tuan-tuan puan rahimani, boleh jelas tuan puan? Baik. Ingat, orang lelaki, perempuan di dunia bukanlah bidadari. Dan ingat juga, wahai wanita, orang lelaki, suami itu bukanlah malaikat. So saling menampung di antara satu sama lain. Kalau nak sempurna, tunggu masuk syurga, pasti sempurna. Tak ada yang sedikit pun yang cacat, Allah akan beri. Baik, yang ketujuh, mereka sangat mencintai pasangannya. Ingat lagi kita sebut, dia sangat, dia cinta tu, dia rindu. Kalau perempuan dekat dunia ni, mungkinlah dia tengok, lelaki tu gantengnya, tak macam suami aku. Contoh kan, sebab dekat dunia ni kita memang suka tengok perkara yang cantik, betul tak? Perempuan tengok pada yang cantik, dia akan rasa bagus. Begitu juga lelaki. Tetapi di dalam syurga, Allah tidak akan buat sedikit pun perasaan mencintai, menyukai pada orang lain. Dia hanya suka sesama pasangan. Cuba bayangkan, bila tuan dapat perasaan macam tu, tuan cinta sangat kat pasangan sebab cinta kat tuan-tuan. Bila perasaan tu ada lagi tak sekarang ni? Sekarang ni ada lagi? Wallahu ta'ala a'lam. Sikit-sikit losai orang kata suam-suam kuku, kan? Kalau dia tak nampak depan mata, lagi aku senang. Dia cakap macam tu lah, wallahu a'lam. Dekat dunia ni macam tu lah. Masing-masing kena sabar. Dia tak sama dalam syurga. Okey, nombor 8, last sekali. Mereka suka menghiburkan dan menggembirakan pasangan mereka seperti yang saya sebut pada tuan-puan sebelum ini. Mereka akan hibur, mereka pandai menyanyi. Ada
Esok saya akan bawa buku tentang syurga, tuan boleh dapatkan dan tuan akan lihat apa di antara hiburan yang mereka akan beri kepada apa? Kepada penghuni syurga. Menghibur. Sebab tu pasangan antara perkara yang membahagiakan adalah kena pandai menghiburkan pasangan dia. Allah sebut ni sebenarnya Allah nak bagi tahu kepada kita nikmat kepada menggembirakan, menghiburkan pasangan. Insya-Allah sudah pasti Allah akan beri nikmat-nikmat itu apabila kita semua masuk syurga. Insya-Allah kita sambung esok hari yang akhir kita tadabbur surah Ar-Rahman. Tinggal lagi beberapa ayat, lebih kurang dalam 3 lagi ayat. Kemudian kita lanjutkan pada surah yang berikutnya. Mohon ampun dan maaf ya kalau ada mana-mana kata-kata saya yang mengguruskan, mana-mana perasaan saya tersalah sebut dan apa kekurangan dalam menyampaikan maklumat, mohon ampun dan maaf. Kita sudahi pengisian kita dengan memohon keampunan Allah, tasbih kafarah dan berpesan-pesan tentang kepentingan masa, berpesan-pesan tentang kesabaran dan kebenaran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.